A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Sidang jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab penawar bagi hati, muka surat 74 ya. Pada kata ha? 77 pada kata yang kedua. Baik. Ke surat 77. Yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Dan yang kedua, yakni pangkat yang kedua, daripada 3 pangkat. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat, 3 peringkat. Yang pertama pangkat yang lebih tinggi. Dulu sudah lepas. Sabar yang lebih tinggi dan lebih kuat. Dan yang kedua yaitu pangkat yang kedua yang lebih rendah, yaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu, dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Siapa tentera syaitan? Iaitu nafsu. Dan mereka yang empunya pangkat ini setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini pangkat yang kedua yang lebih rendah. Adapun dulu sabar pada peringkat yang pertama,
golongan-golongan aulia illah, golongan-golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka yang terus istiqamah. Juga yang dikatakan dan diseru kepada mereka, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ketika kembali kepada Allah. Lalu ketika di akhirat diseru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu peringkat sabar yang pertama. Baik. Ini yang kedua. Peringkat yang lebih rendah sedikit daripada yang pertama, yaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu, dan menyerah dirilah oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini setengah daripada puak golongan yang dikatakan bagi mereka itu golongan ini. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami, kata Allah, akan api neraka jahanam itu daripada jin dan manusia sekaliannya. Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini dua alamat, dua tanda. Salah suatu daripada keduanya dua tanda itu, bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat, tetapi teruzur atas aku, tak dapat, tak mampu aku nak taubat tapi tak mampu. Maka tiada loba aku padanya. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Bukan tak nak taubat, dia kata nak taubat, tetapi masih tak sempat lagi, masih belum masanya lagi, belum dapat seru, belum sampai seru lagi. Ni duk tangguh-tangguh taubat. Bukan tak nak taubat, nak. Kalau tanya ke, kau tak nak taubat ke? Nak taubat, tapi belum masa lagi lah. Nantilah, belum dapat taufik dan hidayah lagi, belum dapat seru lagi. Itu tanda yang pertama. Alamat yang kedua, bahawa tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat. Ni tak ada keinginan pada taubat, tetapi berkata ia, Allah Ta'ala itu kan sangat pemurah, lagi sangat pengampun dan sangat kasih sayang. Terkaya ia daripada taubatku, maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripada aku. Syurga kan luas, takkan aku seorang tak boleh nak buka ruang sikit untuk aku, takkan tak boleh. Allah Ta'ala kan maha pengampun, takkan dia tak ampunkan aku. Allah Ta'ala kan maha pengasih lagi maha penyayang, takkan tak boleh nak maafkan aku. Dia bersangka begitu pada Allah Ta'ala. Tetapi dia tak duduk pada jalannya, dia tak duduk, dia tak tobat, dan dia tidak membuat melakukan ibadat dan ketaatan, tetapi hanya buat sangka, buat sangka-sangka, gamak-gamak begitulah. Ni orang tertipu. Kalau periksa ni zaman dulu, periksa ni yang main apa ni, orang kata main wadadu. Wadadu satu, dia main target. Soalan spot, soalan ni tajuk ni tak keluar, aku yang keluar. Dia tak bersedia. Nasib lah tu, kan, nasib. Saya dulu periksa tak target-target macam tu, tapi nak kata rezeki. Kena hafal 8 juzuk. Tapi saya hafal yang akhir-akhir je. Kebetulan masa tasmek tu,
Saya ambil awal makro' je, awal tu 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat. Depan-depan aja saya ambil. Kebetulan masa tasmik tu ada 5 orang, 4-5 orang, saya duduk di awal. Jadi semua kena awal makro' awal. Nak jadikan rezeki. Jadi saya baca tak banyak, saya baca 3 ayat 4 ayat je. Okey, sebelah pula. Jadi orang sebelah sambung. Setiap awal makro' saya. Kebetulan saya hafal 4-5 ayat, itulah awal makro' itulah. Yang sebelah tu, sudahlah tu. Banyak. Masing-masing tak hafal banyak. Nak jadi rezeki. Lepas alhamdulillah. Baik. Itu periksa bolehlah macam tu. Kalau tak lulus boleh ulang balik. Tapi di akhirat tak boleh. Jangan buat gamak-gamak macam tu. Ya. Allah Ta'ala akan maha pengampun, maha pemurah, penyayang. Semua cukup pada Allah Ta'ala. Syurga kan luas. Takkan aku nak mencelah seorang, tak boleh. Kapal terbang pun nak buat macam tu pun tak boleh. Boleh. Sasa akhir tu. Tiket habis dah tak boleh. Boleh lah kau seorang-seorang lah. Takkan nak. Tempat pramugari pun tak apa duduk. Takkan tak boleh. Pramugari bukannya duduk pun kan. Masa nak terbang, masa nak melanding jadi duduk pun. Duduk situ. Tak boleh. Kapal terbang pun tak bagi. Baik. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripada aku. Takkan kan syurga kan luas, takkan aku seorang tak boleh nak lepas. Maka orang ini telah jadi akalnya itu tawanan bagi keinginan. Lalu dia beralasan begitu. Pemikirannya sudah ditawan bagi nafsu. Dan tiada memakai ia akan dia, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya. Itu je. Dia cari helah je. Sebenarnya masih lagi malas, masih lagi tak nak, ya, tak nak taubat dan tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang di antara nafsu dengan akalnya. Maka sentiasalah yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan pada hawa nafsu. Sentiasa bertarung, ya, di antara suara iman dengan suara nafsu yang dibantu oleh syaitan. Ya. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama dan iaitu akal. Pada ketika itu hasillah oleh sabar. Akal yang didorong oleh ilmu. Jadi ketika menang akal, maka hasillah oleh sabar. Dan terkadang menanglah tentera syaitan, dan iaitu keinginan, dan yang menyeru kepadanya kepada keinginan. Dan pada ketika itu telah luputlah oleh sabar, hilanglah sabar. Sentiasa bertarung. Bila menang akal, maka dapatlah sabar. Jika menanglah nafsu, maka hilanglah sabar. Akhirnya dia tewas. Jadi sabar ni, sabar dalam melakukan ibadat dan kena sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita tinggal maksiat pun kena sabar. Sabar ketika untuk melawan kehendak tu, keinginan nafsu tu. Sentiasa berlawan dalam hati itu. Dan orang yang ada pada ini pangkat, iaitu pangkat yang ketiga tetapi yang pertengahan tadi, di dalam puak yang bersungguh-sungguh.
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Artinya golongan ini ialah golongan yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Mudah-mudahan menerimalah oleh Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Golongan yang sekejap ibadat, sekejap taat dan kadang-kadang terjatuh di dalam maksiat. Tetapi bila jatuh dalam maksiat, dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan menerimalah oleh Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Dan alamat tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif dan lemah, ia daripada keinginan yang kuat. Iaitu keinginan yang dhaif, dia boleh tinggal, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Adapun yang didorong oleh nafsu yang kuat, dia tak mampu. Adapun keinginannya itu tak kuat, dia boleh tinggal. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tapi tiada pada setengah masa yang lain. Ada keinginan yang kuat, tapi dia boleh tinggal. Tapi kadang-kadang dia tewas. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya. Tapi dia bersedih. Bila dia jatuh dalam maksiat, ya, dia tak mampu lawan, dia berduka cita. Dia bersedih. Dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya itu dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Yang dikatakan kami kembali daripada peperangan yang sughra, yang kecil, kami menghadap kepada peperangan yang lebih besar. Walaupun hadis ni ada yang mengatakan hadis dhaif. Untuk fadail amal boleh. Maknanya Rasulullah menyatakan peperangan melawan hawa nafsu ni ialah peperangan yang besar daripada berperang fi sabilillah. Kerana kalau kita tewas dalam perang fi sabilillah, kita syahid. Tapi kalau kita tewas dalam perang melawan hawa nafsu, kita akan tewas dan kita akan, ya, sama ada kita berada dalam kekufuran atau kita berada dalam kemaksiatan. Tapi kalau tewas dalam peperangan fi sabilillah, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tewas dalam peperangan hawa nafsu, maka kita akan hina, kita akan jatuh. Sebab itu ulama menyatakan peperangan melawan hawa nafsu ini lebih besar daripada peperangan fi sabilillah. Dan tak mampu orang yang fi sabilillah kalau tidak melawan hawa nafsu. Kan nak tinggal bukan senang. Sebab orang yang boleh perang fi sabilillah ni orang yang sudah mampu melawan hawa nafsu. Betul, nak dapat syahid ni bukan boleh agak-agak, boleh kebetulan-kebetulan pergi tu syahid. Allah Ta'ala pilih orang yang sentiasa baca Quran, sembahyang berjemaah, ya, tak tinggal, hatinya dekat dengan Allah. Sebab tu yang di Malaysia ni pun yang pergi berjihad pun bukan sembarang orang. Bukan penagih-penagih yang pergi. Ada. Kalau dihantar pun tak tahu syahid ke tidak. Kan? Yang di pusat-pusat tu. Dia katakan kalau ada kat kampung pun orang baik hantar ke sana kan. Hantar pergi berjihad sana. Tak. Pergi hantar pun belum tentu syahid lagi. Dia tak tahu. Nak ceritanya bukan mudah-mudahlah nak syahid ni. Sebab syahid ni tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan mudah. Bukan kebetulan, bukan siapa-siapa boleh cari begitu, tak ada. Ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab itu orang yang orang yang maksiat, bila berlakunya kekacauan, itu bala bagi mereka. Tetapi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu anugerah daripada Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Macam tsunami. Bagi yang maksiat itu bala. Tapi yang dekat dengan bagi orang yang hampir pada Allah, itu suatu anugerah yang akan meningkatkan lagi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat kita ni bersedialah dulu. Sebab tu Nabi kata, wala tatamannau liqa'al adu. Jangan kita bercita-cita nak sangat jumpa dengan musuh ni. Tapi wa idza laqitumul adu, apabila kamu bertemu dengan musuh pada ketika itu, fathbutu, tetap tegak hadapi. Sebab tu hari ini kita kena mantapkan keimanan kita, ya. Akidah kita kena sahihkan akidah kita. Dan kena belajar latih dan mujahadah. Tinggalkan kan, keinginan, tinggalkan dunia. Tinggalkan kemewahan. Tinggalkan keseronokan dunia, keenakan dunia. Dah kena berlatih. Kalau dah berlaku sebagaimana di Syria, di Iraq, di Afghanistan, ya, di Filipina, yang terbaru katanya di Sri Lanka, di Aceh, alhamdulillah, ya, di Patani, fathbutu kata Nabi, tetap pertahankan, hadapi. Tapi itulah yang peliknya, ya. Bila pergi ke Syria pula balik pengganas, militan. Kita ulur sumbangan tak apa pula, bagus. Ulur sumbangan dan korban sanggup angkat senjata lagi lah patut. Balik patut dibagilah, pingat ke, bagi bintang ke, ya. Sepatutnya lah. Ini tak ada. Siap kau balik, siap kau. Patutnya dibantu. Cari mana-mana yang nak pergi berjuang, ya, nak pergi pertahankan umat Islam di Syria, di Iraq, di mana lagi. Ayo, sila. Patut dibagi tambang free lagi. Kan? Payah nak nampak. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Jadi jaga, ya, ketahui bahawasanya keperluan kepada sabar itu merangkumi akan segala masa, setiap masa dan ketika. Kerana barang yang mengenai perkara yang kena pada manusia itu tidak sunyi ia daripada dua macam. Yang pertama, barang yang setuju dengan keinginan. Benda tu cocok, sesuai dengan selera kita. Yang kedua, yang menyalahi ia perkara itu akan keinginan. Adapun yang setuju dengan keinginannya, seperti sehat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampauilah ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginan, maka jatuh ia di dalam kebinasaan juga. Kan? Apa yang berlaku pada kita? Dua je. Pertama yang sesuai dengan nafsu, dan yang kedua yang tak sesuai dengan nafsu.
Kalau perkara itu sesuai dengan nafsu, apa yang kita nak, macam sihat, kaya, cantik, kan? Sedap, merdu, itu semua sesuai lah tu dengan nafsu tu. Hari ini banyak orang rosak dengan ni, lebih banyak daripada binasa dengan sebab perkara yang tidak diingini. Orang yang jatuh dalam maksiat dengan sebab sehat lebih banyak daripada orang yang jatuh dalam maksiat dengan sebab sakit. Betul. Orang yang jatuh dalam maksiat dengan sebab mampu lebih ramai daripada orang yang jatuh maksiat kerana tidak mampu. Dan ramai orang yang jatuh maksiat kerana cantik, itu lebih ramai daripada orang yang jatuh maksiat kerana tak cantik, kerana hodoh. Ramai orang yang jatuh maksiat dengan sebab merdu suaranya, itu lebih ramai daripada orang yang jatuh maksiat kerana tidak merdu suaranya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang kena pada dia, yang Allah Ta'ala takdirkan perkara yang sesuai dengan nafsunya, maka di sini dikendaki lagi, diperlukan lagi sabar, kena lawan. Sebab kalau tak sabar, maka dia akan berlebih-lebihan, dia akan salah guna nikmat itu sehingga jatuh dalam kebinasaan. Sebab itu dia kata, dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Sabar tinggalkan kemampuan, tinggalkan kemewahan lebih sukar daripada kita bersabar dengan kepapaan dan kemiskinan serta kekurangan. Sebab itu Nabi sebut, aku tidak bimbang kalau umatku diuji dengan kesukaran, kepayahan, kesakitan, keperitan. Tapi aku bimbang umatku diuji dengan kemewahan, kesenangan, kelapangan. Nabi lebih bimbang. Nabi lebih tahu bagaimana umat dia. Dan Nabi lebih bimbang ya, umat khususnya di akhir zaman ini diuji dengan kesenangan. Sebab itu ulama sebut, dan sabar atas yang pertama, yaitu sabar di atas perkara yang setuju dengan keinginannya, ini lebih sukar. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, disudi akan kami. Apa disudi? Diuji akan kami. Ini bahasa Patani. Disudi akan kami, dicoba akan kami dengan percobaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan disudi, dicoba kami dengan percobaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Kami tak mampu nak sabar. Apa tak mampu nak sabar? Kami tak mampu nak terus berpegang dengan agama. Kami tak mampu terus untuk beribadat di waktu senang. Dan kami lebih mampu ibadat di waktu susah. Betul? Masa kita kecil-kecil dulu, api elektrik ada? Ada api elektrik? Dulu kecil-kecil ada? Tak ada. Masa tu kita kat mana maghrib-maghrib? Penuh di masjid kan? Takut nak berkeliaran tempat lain sebab di masjid jadi lampu gaslin. Terang kat masjid terang. Kat rumah gelap ada pelita je. Kemana masa tu? Semua pakar-pakar kumpul di masjid. Ada yang melepak, ada yang di sisi. Masa tu sisi tak ada. TV pun tak ada. Semua masa tu di mana? Di rumah ustaz-ustaz, ya, tok-tok guru yang mengajar Quran. Motor tak ada.
Boleh nak pergi jauh-jauh, nak pergi makan angin apa, tak ada. Jalan kaki ya. Pakai ubur. Pakai ubur daripada apa tu? Daripada kelapa ni. Pergi mengaji ramai-ramai. Ada masa tu pergi merempit, ada. Tak ada. Kat kampung-kampung. Tu masa susah. Semua boleh buat ibadat. Dengan gelap takut. Masa tu bila ustaz-ustaz cerita, tok-tok guru yang ngajar Quran, lepas ngajar Quran dia cerita tentang azab kubur, takut. Disebut kubur gelap, terus terasalah. Hari ni kalau sebut kubur gelap, budak-budak cuba cerita kubur gelap. Tak ada gelap, mana ada gelap? Dah biasa terang. Sebut susah. Sebutlah depan budak-budak. Ada yang buat jebih lagi. Mana ada apa-apa, tak ada. Tak terasa lah. Dia sebut ular. Hari ni. Kita dulu sebut cerita azab kubur. Masya Allah. Ngeri. Takut. Cerita tentang Siratul Mustaqim. Tentang neraka. Masya Allah. Hari ni budak-budak hari ni sebut cerita. Tak ada, dah tidak. Itu jawab. Betul tak? Betul. Sahabat kata ketika kami diuji dengan kesusahan, kami boleh tetap dengan ibadat. Kami boleh tetap jaga agama. Tapi bila diuji dengan kemewahan, kesenangan, tak boleh. Masa tu subuh ramai, sembahyang jemaah ramai, pengajian ramai. Saya baru balik Aceh baru ni. Muzakarah tauhid tasawuf. Majlis tu sampai pukul 2 pagi. Orang kampung masih tunggu lagi. Kita sini kalau pengajian sampai pukul 11 agaknya orang dah stop. Pukul 11. Ni pukul 2 pagi masih tunggu lagi. Seronok lagi dengar. Soalan yang ditanya oleh orang kampung yang duduk bawah pentas. Di antara soalannya ialah dia baca ayat Qul huwallahu ahad. Dhamir huwa tu kembali kepada siapa? Itu orang kampung bawah aja tu. Kita yang dijemput peserta-peserta muzakarah dari Malaysia ni tercengang dengar. Soalan tu pun kami tak pernah dengar. Perbincangan tentang dhamir hu, tentang tajalli. Orang kampung tanya bab tajalli. Kita tajalli apa benda pun tak tahu. Kan? Dan ulama dia jawab tajalli. Baca ayat ketika Nabi Musa minta Allah Ta'ala tunjukkan zat dia. Lalu Allah Ta'ala tajallikan di depan, di bukit yang di hadapan Nabi, gunung di depan Nabi Musa. Itu tajalli. Sehingga hancur bukit itu dan Nabi Musa pingsan. Kita sekadar nyentuh je kan? Di sana tak ada. Pingsan tu apa maksud pingsan? Diurai lagi pingsan tu. Kita sekadar tahu pingsan. Nabi Musa pingsan. Tak dapat tengok Allah Ta'ala. Dihurai lagi. Pingsan situ bukan pingsan macam kita pingsan. Pingsan di situ ialah fana. Waduh. Sebab buktinya lepas saja pingsan terus mengakui Allah Subhanahu wa taala, terus diberiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau pingsan biasa macam kita pingsan, aku kat mana ni ya? Apa berlaku Itu pingsan. Nabi Musa bukan pingsan. Dia fana. Tengok perbincangan. Orang kampung ikut, boleh ikut orang kampung. Lepas tu perbincangan muzakarah tentang tauhid tasawuf. Itu di Aceh, pukul 2 orang tunggu lagi. Muzakarah. Kita sini pukul 2, paksa bolehlah.
pintu kunci boleh tunggulah. Ini bukan dalam masjid, dia buat di pentas di padang, orang boleh tunggu lagi. Anak-anak muda siap dengan dokong anak, dua-duakan anak ni, nak dengar ibu-ibu, masya Allah, cinta pada ilmu. Di Aceh kuat lagi ya. Sebab itu majlis ilmu ni ya, orang dulu-dulu, sebab tu orang sekarang pun masih ada lagi yang mengekalkan cara tradisional ni, cara lama, masak sendiri ya, masih lagi. Bukan tak nak mewah-mewah ni, tapi kesannya itu ya, dengan cara susah ni lain dengan cara senang. Manisnya tu ada. Jangan kita rasa kita mengaji hari ini pun tak susah. Susah hari ini. Nak tinggalkan rumah bukan senang. Lagi rumah ada macam-macam lagi kan. Tu mujuk bola pukul 12 malam. Kalau bola pukul 9 agaknya. Pukul 8 kacau. Ni tak? Ngajian mau. Mau tak ada orang. Tak apa, kali ni tidur siang, malam kita berjaga. Lepas tarawih terus sambung qiyamul lail. Bagi yang minat lah. Sampai ke subuh ya. Macam mana cobaan Piala Dunia musim bulan puasa. Akhir Ramadan dapatlah pahala besar bola. Masya Allah. Tapi orang boleh berjaga ni pukul 12, pukul 4 boleh ya. Masya Allah. Nak ceritanya minat ya. Tapi kalau pengajian, Allahu Akbar ya. Tapi zaman dulu boleh. Zaman dulu. Ni. Zaman kita lah dulu kita susah. Anak kita dah lain lah. Sebab tu kena cari tempat hari ni. Anak-anak kita kena cari juga tempat yang mujahadah lah. Mengaji ni yang kena mujahadah ya. Tapi nak macam mana nak mujahadah hari ni kan? Anak-anak kita masa mengaji pun dah dapat allowance 600, 700. Masa belajar tu dah dapat 600, 700, 800. Nak ke besok masa mengajar gaji 400, 500? Nak. Aku masa ngaji pun dapat 700, 800. Ngajar dapat 400. Kan? Situ pun dah boleh tu dah. Takkan dia nak. Zaman saya belajar dulu 300 6 bulan. Untuk makan 6 bulan. 300 untuk 6 bulan. Jadi hari ni kalaulah allowance mengajar di pondok 300-400, banyak tu 300-400. Sebab dulu 300 untuk 6 bulan. Zaman saya belajar di Taman Islam Kemaman, gaji guru yang berkahwin 300, bujang RM75 sebulan. Di Kemaman. Saya dapat jugalah lepas mengaji, sebelum pergi pondok dapat khidmat. Tak sampai setahun lah, 4-5 bulan sebelum pergi ke pondok. Betul dapat terima RM75 sebulan. Alhamdulillah. Dah, alhamdulillah dah. Yang nak berkahwin 300. Tu yang bujang tu yang baru masuklah, yang dah lama sikit dapatlah 150, dapat 200. Itu pun ada alhamdulillah. Di Aceh no, makan sendiri lagi. Guru-gurunya. Baik. Sebab tu bila saya cari guru di Aceh, sahabat saya beritahu, janganlah. Jangan bodek lah. Kau tawar gaji 2-3 juta pun tak nak. 3 juta ada sana lah. 3 juta, 2 juta 600 ringgit, 1 juta 300 ringgit. Kau tawarlah 2 juta, 3 juta. Tak perginya. Dia tak nak. Tapi kalau gurunya yang suruh, arahan gurunya, kau pergi walaupun tak bergaji. Sami'na wa ata'na. Pasal dah diuji, dah biasa dengan susah.
Dengar-dengarnya kata nazir-nazir masjid ni nak diganti dengan CEO ya. Gaji 3,000 sebulan. Pelajar-pelajar daripada Darul Quran yang hafal Quran. Hafal Quran, hantar gaji 3,000. Siapa tak nak? Tapi remote dia orang pegang. Remote. Ustaz tu jangan bagi masuk. Ustaz tu jangan bagi masuk. Ustaz tu jangan masuk. Walaupun ada tauliah, jangan bagi masuk. Remote dipegang. Jadi macam robot. Umpan 3,000. Masuk. Duduk. Tak ada apa. Ikut je lah. Tak tahu bila nak mula. Tahun depan ke tahun ni? Pasal masjid Jamek dah berjaya. Kan? Masjid Jamek dah berjaya. Nampak okey, ustaz-ustaz yang nampak panah-panah tak bagi masuk. Masjid-masjid pula dibuat. Masjid berjaya besok, surau-surau pula dibuat. Lawan derhaka dengan tuanku. Jangan duduk Selangor. Tak duduk Selangor, saya dah standby dah kat Terengganu. Ada orang bagi tanah Nameka sana. Baru balik orang ni pergi tengok. Itulah yang saya dah baru sampai hari Ahad tu saya sampai. Lepas tu hari Isnin pagi-pagi dah dapat berita Ustaz Bakar Cik almarhum meninggal. Tu yang saya pergi lagi. Hari Ahad tu baru balik dari Terengganu. Pasal 3 minggu sebelum ni saya bincang, saya jumpa Ustaz Bakar Cik arwah di Masjid Subang. Ustaz, saya dapat tanah ni orang bagi Nameka. Dia terkejut. Kita orang yang duduk di sana pun tak dapat lagi tanah-tanah yang kau senang-senang ni dapat. Tak apa, ambil dulu, nanti kita bincang. Tu yang saya semangat. Dia nak bincang, nak buat apa dengan Allahyarham Ustaz Bakar Cik. Saya baru balik tengok buat sembahyang hajat, bawa pelajar-pelajar 3 bas sana buat sembahyang hajat, solat hajat di tapak tu, tanah yang Nameka. Balik tengok Ustaz Bakar Cik meninggal. Allahu Akbar. Baik. Tak tahulah apa hikmahnya. Dapat tanah jauh pula tu, minta cari di Selangor, Allah Taala bagi di Terengganu. Bukan sikit Nameka. Lepas tu lebihnya kita niat nak beli 7 hektar lagi di tanah tu, dia 4 geran 1 tuan dia nak jual. Siapa yang ada duit lebih-lebih tolong bayarkan lah. 7 hektar tu 175,000. 7 hektar. Jadi 7 hektar tu lebih murah daripada 1 hektar di Selangor. 1 hektar di Selangor 180 ya. Tu di belah tempat saya tu. Jadi ni bagi 7 hektar ni lebih murah daripada 1 hektar di Selangor. Jadi ambil lah. Campur 6 hektar yang dibagi 13 hektar. Nak buat apa, insya-Allah pelan-pelan tengok kita buat. Kalau kita sini tu jauh Ustaz Terengganu tu. Tapi saya fikir guru saya ceramah saja 8 jam perjalanan. Pergi berceramah tu 8 jam perjalanan, pergi balik dah 16 jam. Ceramah aja. Jadi kalau kita nak buka pondok jauh, bukannya mesti pergi balik, duduk sana seminggu, letak satu orang rumah tak satu-satu kan. Jauh-jauh rasa dekat lah kan. Jauh apa, sejam je kalau naik Air Asia kan. Sejam je. Tak, saya malu sebab saya ambil tu pasal saya malu dengan guru saya. Guru saya perjalanan mengajar tu, ceramah tu, kadang-kadang 2 hari 1 malam perjalanan. Pergi balik tu 2 hari 1 malam. Takkanlah kita sekadar 6 jam tak boleh nak buat untuk kerja agama. Kalau fikir, banyak sahabat jauh tu Ustaz. Boleh ke? Memang kalau kita di sini rasa jauh. Tapi kalau tengok guru-guru di Indonesia tu ceramah tu daripada Bandung ke Lampung tu, ceramah dari Bandung ke Lampung. Sehari semalam perjalanan, balik pula sehari semalam. 2 hari 2 malam ceramah saja. Boleh. Kita lah highway lagi senang, dia jalan ya Allah. Dengan jalan sempitnya dengan Lepas tu ya, di Indonesia malulah dengan perjuangan ya ulama-ulama sana di Indonesia. Jauh perjalanan. Susah lagi.
Tapi itulah, kita yang tak biasa ni kan, kadang-kadang nak datang ini pun Allah di Selangor je, dalam Selangor je pun payah. Zaman saya dulu masa saya sekolah tahun 86 90, daripada Kemaman ke Rusila tu ada ceramah je pergi, ada ceramah sewa van, kongsi-kongsi 12 orang ya, sewa dengan minyak sekali, sewa dalam RM70, minyak dalam RM50, seorang RM10 pergi 100 km pergi. Zaman semangat tu, ceramah je malam, ceramah malam. Kita hari ni Allahu Akbar kan, Sepang ke Shah Alam pun tak apa nak datang. Waduh, berapa jam. Tok guru ceramah, biarlah orang sana pergi. Kuranglah semangat hari ni. Susah, orang tak biasa susah. Kadang-kadang satu kampung, dalam kampung yang sama di masjid dan di surau pun orang tak datang juga. Kan? Allahu Akbar. Baik. Ni cerita bab susah ni tadi ni, ya. Jadi sahabat kata, tengok. Kami diuji dengan susah, kami sanggup. Kami boleh sabar. Tapi bila kami diuji dengan kesenangan, maka tiada kami sabar. Bermula makna sabar padanya, bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Tu. Tidak cenderung kepada kesenangan, tu makna sabar. Tidak terpengaruh dengan kesenangan, tu makna sabar. Sekali lagi, bermula makna sabar padanya, pada keinginan, pada kemewahan, bahawa tiada cenderung ia seseorang kepadanya, kepada kemewahan itu, tidak terpengaruh. Dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu merupakan pertaruhan pada sisinya seseorang, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Semua tu simpanan sebentar je, amanah daripada Allah dan hak kepunyaan Allah, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia, dengan kesenangan tadi. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya, tidak sampai lalai kerana kemewahan itu. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya, syukur nikmat itu. Dia tak lupa untuk dibahagikan, disalurkan kemewahan itu, kesenangan itu kepada yang berhak, kepada yang memerlukan. Itu makna sabar. Bukan sabar tu maksud sabar guna sedap juga makan, sabar, makan terus, makan. Sabar. Jangan, bila sedap makan tengok orang lain sebelah jiran ada tak yang memerlukan, bagi. Itu makna sabar. Bukan sabar tu makna terus duduk, sabar dia, sabar. Tengok. Pertama, tidak terpengaruh dengan kemewahan tadi. Yang kedua, dia kena tahu dan kena faham bahawasanya semua itu hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diambil oleh Allah pada bila-bila masa. Sekelip mata boleh hilang. Kalau tak kemewahan tu yang hilang, dia yang hilang. Allah Ta'ala ambil dia sekejap, sama juga, hilang juga. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh cabut, Allah Ta'ala boleh ambil. Dan makna sabar juga bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak dengan dia, dengan kesenangan itu. Jangan berlebih-lebihan, ala kadar. Buat banyak boleh, tapi panggil orang lain. Jangan buat banyak dimakan seorang. Buat banyak tak salah, tapi panggil orang ramai datang. Jiran-jiran bagi, diagih-agihkan. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya, kerana kemewahan itu dia tak lalai. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tunaikan syukur. Hendaklah dia syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu, dengan digunakan nikmat itu untuk beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya. Ada anak untuk agama, ada isteri untuk agama, ada harta untuk agama, kereta untuk agama, semua, rumah untuk agama.
Adapun yang kedua iaitu barang yang menyalahi akan hawa nafsu, maka 4 bahagian. Ni sahabat kita yang dari Syria ni, dia kata dia Bilal, ni dah masuk Isyak ni, nak dengar suara dia boleh? Suruh dia azan Isyak. Boleh? Lepas kita sambung lagi pengajian. Boleh? Sambung 10 minit lagi lah. Nak bagi dia berucap ke? Tak payah, nanti panjang. Kita dah tahu dah ni. Kita dah tahu dah masalah di Syria tu dah tahu dah. Jadi kita minta dia kata, anta muazzin muallim, anta muazzin, sami'ni sautak insya-Allah. Nahnu nuridu an nasma' sautak. Okey ha? Anta muazzin ha? Nah, dia Bilal di masjid di Syria. Jangan bangun dulu, lepas ni kita ada pengajian, sambung lagi. Syukran sini. Baik. Adapun yang kedua, yaitu perkara yang ada, yang kedatangan atau yang berlaku pada kita, pada manusia itu. Yang pertama, perkara yang berlaku itu ialah perkara yang sesuai dengan nafsu. Yang kedua, barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Sebab itu sabar kena sentiasa berterusan. Diperlukan pada sepanjang masa sabar ni. Jadi bagaimana kita nak menghadapi perkara yang menyalahi akan hawa nafsu? Maka 4 bahagian. Bahagian yang pertama, mengerjakan taat. Perkara yang menyalahi akan hawa nafsu ni maka 4 bahagian. Yang pertama, mengerjakan taat. Dan bermula nafsu itu liar ia nafsu daripada setengah taat dengan sebab malas, seperti sembahyang. Sebab tu ulama sebut kalau sembahyang ni rajin pun kena tengok juga. Kena muhasabah, kena renung. Buat apa jadi rajin sangat sembahyang? Sebab nafsu memang malas sembahyang. Sebab tu ada ulama sebut, kalau tiba-tiba jadi rajin je, kena tilik, kena tengok juga, kena renung. Takut ditipu oleh syaitan.
Ya, bila kita rajin awal, lama sikit rokok, sujud lama sikit. Kosong nampak seronok, nikmat. Last sekali, tengok kau sujud. Orang semua tengok kau sujud. Hebat sujud kau. Nafsu kata. Ditiup. Dia berasa, memang aku sujud tak lawan aku sujud. Orang lain tak lawan. Imam pun kalah. Setan makan situ. Sebab tu ulama sebut, kalau kita rajin buat ibadat pun kena perhati. Takut di hujung tu ditipu oleh syaitan. Jadi kita rasa bangga, rasa sejuk, rasa seronok je. Sujud kita pun lama, rokok kita pun Allah. Lain nampak orang. Kita Assalamualaikum, orang semua dah siap sembahyang. Assalamualaikum. Orang lain ni sembahyang, kejap. Tengok aku sembahyang. Syaitan pandai, syaitan alim, bukan syaitan tu bodoh. Tengok. Sebab tu kena mengaji tu. Kalau tak mudah sangat. Kadang-kadang kita dah dapat ikhlas sekalipun ibadat, kita dah ikhlas sekalipun. Ikhlas dah ibadat ni, rasalah ikhlas dah rasa. Allah, dah tak ada lain dah. Lillahi ta'ala dah. Belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Pasal kalau ada hasad dengki, ibadat kita tertolak, tidak diterima oleh Allah. Walaupun dah ikhlas, pasal ibadat kita, selepas kita buat ibadat, amalan kita akan dibawa naik oleh malaikat ke langit, tetapi akan melalui 7 pintu langit, dan setiap langit itu ada malaikat yang menjaga. Di scan dulu amalan tu, macam orang nak masuk kau terbang kan, di scan dulu, tengok nampak semua. Nampak. Ada riak, nampak. Ada sum'ah, ada syuhrah. Last sekali nampak, ada hasad dengki. Last sekali nampak, ada. Walaupun kau dah nampak memang lillahi ta'ala dah, tapi oleh kerana ada penyakit lain. Apa penyakit lain? Kau menyakiti jiran. Dengan sebab kau menyakiti jiran itu, maka amalan kau tertolak. Tu. Gate yang ketujuh ialah kalau ada kita ibadat juga tetapi menyakiti jiran dalam waktu yang sama, ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat juga ikhlas sebagai seorang isteri tetapi tidak menghormati suami. Nusyus dengan suami, ibadat banyak tetapi ibadat tidak akan diterima oleh Allah taala melainkan dengan redha suami. Surga isteri di kaki suami. Surga anak di telapak kaki ibu. Sebab tu banyak yang nampak suami lekeh, malah nak hormat buat ibadat dia. Allah Taala tak terima ibadat. Tengok iblis. Lekeh Nabi Adam. Dengan Allah dia taat. Tetapi dia tidak taat ketika suruh sujud pada Nabi Adam. Sebab tu jadi hari ini banyak isteri-isteri begitu. Dengan Allah Ta'ala datang sembahyang, tahajud lagi. Tetapi dia kena nampak suaminya lekeh. Dia tak nak taat pada suami. Sedangkan itu perintah Allah. Aba wastakbara. Habis. Sebab tu dalam hadis sebut, para isteri tidak akan, segala ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan redha suaminya. Sebab tu buat ibadat ni dengan ilmu, bukan dengan ikut selera kita. Tengok. Dan daripada setengahnya lain dengan kikir seperti zakat. Payah nak buat. Pasal kikir ada kedekut. Dan daripada setengahnya pula dengan sebab keduanya sekali seperti haji dan perang sabil. Haji ni pasal satu berat, satu lagi nak kena guna harta. Kedua-duanya sekali. Keduanya situ iaitu dengan harta dan anggota. Tadi sembahyang tadi dengan anggota saja. Zakat dengan harta. Kalau haji dengan kedua-duanya sekali. Anggotanya kena pergi, kena mujahadah, penat, jauh, kemudian dengan harta lagi. Dan begitu juga dengan perang sabil. Perang sabil ni dengan kedua-duanya, dengan harta pun ya, dengan harta lagi.
Dan sabar atas ta'an itu daripada pekerjaan yang sukar. Dan berhajat orang yang mengerjakan ta'an itu kepada sabar pada 3 masa. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat dengan menghasilkan ikhlas. 1. Pertama nak kena ikhlas. Dan yang kedua sabar daripada umpama riak. Dan masa yang kedua pada ketika mengerjakan ta'at, supaya masa dibuat tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya, syarat-syaratnya dan segala sunatnya. Pertama tadi sabar dengan ikhlaskan niat. Yang kedua sabar kena jaga pula. Dalam sembahyang tu kena jaga segala sunatnya, segala rukun-rukunnya. Dan masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya, dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Jangan bila dah buat duk sebut-sebut pula. Ada riak, ada sum'ah pula, duk sebut-sebut supaya orang tahu. Habis sum'ah. Apa sum'ah ni? Supaya orang, kita nak seronok kalau didengar, orang tu baiklah, orang tu baguslah, orang tu rajin lah. Itu sum'ah. Riak, sum'ah, syuhrah. Syuhrah ni jauh-jauh terkenal lah, masyhur. Penyakit. Setan makan situ. Dia tengok orang ni tak boleh. Kalau dihalang-halang, digoda-goda, dia pergi juga. Kalau gitu rajinkan dia, rajinkan. Suruh. Jadi rajin je pergi, seronok, berbunga-bunga hati tu. Punya last sekali dia makan, last sekali. Bila orang puji, orang sebut-sebut, kan, kau dah beritahu dah, kau memang hebat, kau memang baik. Itu pula dia termakan. Tengoklah, siapa aku? Bapak aku siapa? Aku ngaji mana? Allah. Syaitan pun pandai. Dia tahu ini prebet tak makan ni. Ni kena general dia, sarjan dia pergi. Pergi. Sarjan. Dia tahu lah selok-beloknya macam mana nak. Tengok orang ni. Kan. Ni lebih sikit ni. Lain sikit caranya. Kalau yang ni dengan bola je. Dengan peludu ni habis dah semayang. Habis. Senang je. Yang ni tak boleh, tak jadi, tak jalan. Bola ni, bola laga. Buat cara lain. Maka datang ibadat ni dan bawa orang serban selai di 3 helai serban. Maaf kalau ada di 3 helai sini, ini saya saja nak seronok, tak ada sebut siapa-siapa ni. Contoh kan. Di serban satu sini, lepas tu lapik lagi bawah 2, 3. Orang lain serban 1 je. Tuan ni 3 serban. Mula. Hai, syaitan hebat. Jaga-jaga kan. Orang lain tasbih kecil je, ni tengok tasbih besar. Tasbih, dengan tasbih je pun habis. Yang tak guna tasbih pun jaga-jaga. Orang lain guna tasbih, riak guna tasbih. Tuan tak pakai tasbih, pakai jari je. Tawaduk. Situ dimakan juga. Orang tu zikir kuat, nak tunjuk-tunjuk dah tu. Tuan zikir slow. Tuan dah lebih hebat. Orang tu riak. Tuan tak ada, tuan tawaduk, merendah diri. Tak nak tunjuk-tunjuk. Situ pun dimakan juga. Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan cukup benci. Jangan rasa kita dah macam ni, duduk dalam surau ni dah selamat, syaitan tak masuk. Jangan. Tak ada tempat yang syaitan tak boleh masuk. Dia masuk dalam ni celah-celah ni melalui urat darah ni, masuk batu kena lawan dari dalam. Diajarkan zikir Allah. Hai.
Jaga-jaga. Setan bukan bodoh, setan cerdik, dan setan tak kecewa, tak putus asa. Dia akan goda juga. Jaga-jaga. Sebab itu, kita memang tak mampu, tak mampu, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarlah dengan ilmu setinggi mana sekalipun, kalau tidak dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mampu untuk kuat melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan ini, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu terus serah pada Allah, mohon bantuan pada Allah. Hilangkan ilmu ke apa, ke belajar mana sekalipun, jangan. Syekh Abdul Qadir Jalani sendiri pernah hampir-hampir ditipu. Sehingga syaitan bisik itulah, tungkau wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, kau hebat, ilmu kau tinggi. Kata saya, bukan, aku selamat bukan dengan sebab ilmu aku. Aku selamat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Ke surat 79, insya-Allah sambung selepas raya. Ya. Tak boleh nak tamatkan. Insya-Allah tamat ni, Liang Lahat pun siap di Bustan Arifat sana. Pasal bab yang akhir sekali ialah bab mengingati mati. Jadi kita praktikal sekali terus ya. Boleh? Seorang-seorang masuk Liang Lahat, kita talkinkan. Ya. Muka surat 97, bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Habis tamat ni, siapa nak tanda tangan atau nak lepas ujian, tamat tak tamat kitab penawar bagi hati, kita pergi Pondok Bustan Arifat, masuk seorang-seorang. Sekali masuk 16 orang, sebab ada 16 Liang Lahat. Masuk, duduklah 15 minit, kita talkinkan dari atas. Wahai, sebut sama nama. Haji Makno. Atas ni ialah, cuba duduk dalam tu, baru terasa. Yang kat bawah pulanya, yelah kau duduk atas berani lah kau cakap. Cuba kau dalam. Selama ni kita baca talqin, kita ke atas. Kita pula, sebelum kita mendengar talqin yang betul-betul kita tak boleh keluar, kita dengar dulu talqin yang kita boleh keluar. Kan? InsyaAllah. Siapa yang berminat lah, insyaAllah. Lepas raya siaplah. Saya dah buat 16 Liang Lahat. Turun pakai tangga lah. 7 kaki dalam. Lepas nak buat sembahyang sunat pun boleh. Jangan takut, boleh. Supaya terasa. Saya siap dengan PA semua, dengan sound apa semua, ya, dengan ekornya, terasa sikit. Sakaratul maut, rasa sikit. InsyaAllah, ya, doa-doakan siaplah lepas raya. Untuk muka surat 97 nanti, tamat nanti kita pergi lah. Memang saya buat tu untuk siapa-siapa yang nak merasakan, ya, nak merasakan ingat kepada mati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.